Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tiada yang lebih gembira, tiada yang lebih seronok daripada berjalan-jalan di kampung halaman. Inilah kampung halaman penuh dengan sawah padi. Sangat indah, aman, damai, tanpa sebarang masalah. Hidup yang slow tapi sangat menarik. Tidak ada kacau bilau, semuanya okey saja. Terbaik kampung di hatiku. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita jaga negara kita Malaysia. Ya, ada satu artikel daripada Harapan Daily, isu Nick Elin lagi. Hadi Awang dan Taqiyuddin bukan tak faham, tapi buat tak faham. Taqiyuddin ni dia ada kelulusan perundangan, dia tahu sangat. Apa yang dia tak faham pula? Hadi Awang pun dah lama bersama dalam kerajaan, dalam politik Malaysia, dalam sistem pentadbiran negara Malaysia. Dia tahu sangat. Jadi isu Nick Elin, Hadi Awang, Taqiyuddin bukan tak faham, tapi buat tak faham. Ini di Harapan Daily. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang cuba memberi bayangan bahawa pelbagai pindaan undang-undang sejak kebelakangan ini telah meninggalkan syariat Islam. Betulkah? Menerusi satu tulisan dalam segmen Minda Presiden PAS, beliau memberi sindiran kepada para hakim dengan melabelkan kewujudan hakim yang bijak sini. Bijak sini bukan bejak sana. Bijak sini. Presiden PKR Nik Ahmad berkata, beliau tidak terkejut jika Abdul Hadi Awang tidak memahami isu tersebut kerana bekas Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan juga gagal memahami isu itu dengan baik. Alamak. Kata beliau, sesuatu yang tidak disentuh Hadi Awang adalah kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal Undang-Undang Islam pada awal Disember tahun 2023 kah 2024. Jawatan kuasa ini diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara, iaitu Tun Zaki Tun Azmi. Jadi yang menjadi ketua bukan calang-calang, bekas Ketua Hakim Negara, dan turut dianggotai oleh 10 ahli jawatan kuasa yang lain. Sudah tentu jawatan kuasa ini membantu untuk memperkasakan Mahkamah Syariah di Malaysia, katanya. Jadi kata beliau lagi, saya yakin Hadi dan Taqiyuddin sebenarnya faham, tetapi sengaja buat tidak faham untuk menimbulkan ketakutan umat Islam demi kepentingan sempit mereka, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Semalam Abdul Hadi Awang membidas kemunculan sesetengah hakim yang didakwanya mempunyai kepala dan akal yang dipengaruhi oleh pemikiran penjajah. Beliau tidak menamakan sesiapa, namun menggelarkan kumpulan hakim berkenaan sebagai bijak sini atau bukan bijak sana. Ahli Parlimen Marang itu mendakwa beberapa hakim terdahulu seperti bekas Lord Presiden kini dikenali sebagai
Ketua Hakim Negara, Saleh Abbas tidak pernah melayan tindakan yang mahu menyingkirkan syariat Islam. Sementara itu, Nik Nazmi berkata perlembagaan yang dikatakan Abdul Hadi sebagai undang-undang penjajah sebenarnya telah memelihara Islam sebagai agama persekutuan dan menjamin hak-hak penganut agama dan kepercayaan lain. Perlembagaan ini turut menyebut pindaan perkara 121-1E Perlembagaan Persekutuan pada 1988 memberi Mahkamah Syariah bidang kuasa berasingan daripada Mahkamah Sivil, menjadikan Mahkamah Syariah bebas daripada campur tangan mahkamah biasa dan dianggap setara. Nik Nazmi berkata PAS harus berhenti mengelirukan rakyat dengan menghina perlembagaan yang telah menjadi asas kepada pembinaan Malaysia. Beliau turut berkata mempergunakan isu teknikal undang-undang untuk kepentingan politik terutamanya berkaitan perihal agama adalah sesuatu yang tidak bertanggungjawab, tegas beliau. Tambahnya, kempen seperti ini hanya akan menimbulkan kekeliruan dan kebencian dalam kalangan masyarakat dan tidak akan membawa Malaysia lebih maju ke hadapan, ujarnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Sultan Sarafuddin, Sultan Selangor keluarkan titah. Kita nak tengoklah pas ini adakah walaun-walaun yang cuba pula untuk melawan titah Sultan Selangor ini. Adakah walaun-walaun mahu cuba untuk jadi penderhaka kepada Sultan? Kita tengoklah. Ataupun mereka akan menghormati keputusan ini. Sultan Sarafuddin menitahkan supaya hormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan hentikan, jangan polemikkan lagi isu yang sekarang hangat ini. Jadi dengar ya semua ahli-ahli politik, siapa sajalah yang sekarang ini cuba mensensasikan isu ini, dengar baik-baik. Sultan Selangor sudah keluarkan titah. Jangan lagi polemikkan lagi. Jangan lagi dihangat-hangatkan isu ini. Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah mengeluarkan titah diraja daripada baginda sendiri agar semua pihak menghormati keputusan daripada Mahkamah Persekutuan dalam isu Nik Elin Zurina lawan Kerajaan Kelantan, serta menghormati kedudukan perlembagaan sebagai undang-undang utama negara Malaysia. Menggida menzahirkan rasa khawatir apabila ada pihak-pihak yang memberikan ulasan berdasarkan kepada polemik kepentingan sehingga menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara kita Malaysia ini. Baginda juga mengambil maklum tentang pihak yang menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan itu sebagai Black Friday kepada Undang-Undang Jenayah Syariah Islam di negara ini. Jadi tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama menjunjung titah Sultan Selangor ini. Baginda bertitah terdapat ulasan yang memberikan penjelasan sebenar tentang kesan kepada keputusan kes tersebut. Namun demikian, terdapat juga ulasan berdasarkan kepada polemik kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga ianya menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Jadi baginda bertitah, baginda menyeru kepada semua pihak terutamanya umat Islam agar bertenang
dan seterusnya tidak menimbulkan sebarang kekecohan, sementara menantikan cadangan dari jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam. Di kesempatan ini, beta ingin menasihatkan umat Islam di negara ini, terutama kepada para alim ulama dan para ilmuwan Islam, agar sentiasa memelihara adab di dalam mencetuskan sesuatu pandangan bagi mengelakkan timbulnya kekeliruan di kalangan umat Islam. Titah Baginda Ketiga Baginda mempengerusikan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI sempena mesyuarat kali ke-71 pada hari ini. Daulat tuanku, Dirgahayu Sultan Selangor, dan kita menjunjung titah Sultan Selangor ini. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.